Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kelas pembelajar PDPR bagi subjek Usuluddin tingkatan 4. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk 3.3 iaitu ahaditsu min haitsu ta'addudir rawi, iaitu hadis-hadis dari sudut kepelbagaian bilangan periwayat hadis tersebut. Okey, jadi pada topik ini kita akan membincangkan apa? Baik, yang pertama kita dapat menerangkan ataupun menyebut takrif hadis mutawatir dan takrif hadis ahad. Ada dua takrif yang perlu kita kuasai. Yang kedua, bayan mumayyizatil hadithil mutawatir wal ahad, menerangkan ciri-ciri hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang ketiga, syarhul ihtijaj bil ahadithil mutawatir wal ahad, menerangkan hujah, okey, menerangkan kebolehan untuk berhujah dengan hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Baik, tanpa melengahkan masa, kita tengok pembelajaran unit yang pertama, iaitu ta'rif hadisil mutawatir wa hadisil ahad. Baik, hadis mutawatir fi lughah dari segi bahasanya adalah at-tatabu', iaitu kesambungan ataupun berturut-turut, okey, berturut-turut. Pada segi hadis mutawatir istilahan adalah ma rawahu adadun kathirun bihaitsu yastahilu adatan ittifaquhum 'ala al-ikhtilaq, iaitu sebuah hadis yang rawahu adadun kathir, yang diriwayatkan oleh bilangan yang banyak, okey, bihaitsu yastahil, pada cara ataupun dari sudut yastahilu adatan, mustahil secara adatnya, ittifaquhum, mereka ini bersepakat, alal ikhtilaq, untuk mereka-reka ataupun mendusta terhadap hadis yang mereka riwayatkan. Iaitu hadis ini, hadis mutawatir, adalah hadis yang bilangan perawinya itu ramai, pada setiap peringkat banyaklah, okey. Kemudian apabila bilangannya itu ramai, maka secara adatnya mustahil untuk mereka berpakat beramai-ramai untuk mengubah ataupun mereka hadis tersebut. Okey, itu adalah takrif hadis mutawatir. Seterusnya takrif hadis ahad. Dari segi lughah adalah jam'u ahadun. Okey, jamak kepada perkataan ahad, yang bermakna wahid. Okey, bermakna satu. Wa khabarul wahid huwa ma rawahu syakhsun wahidun, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahaja, okey, seorang perawi. Jadi lughatannya adalah, untuk hadis ahad, lughatan adalah jam'u ahad bimakna al-wahid, setakat itu sahaja, okey. Wa fil istilah, dari segi istilahnya adalah huwa ma lam yajma' syurutul mutawatiri, sebuah hadis yang tidak lengkap, tidak cukup, okey, syarat-syarat hadis mutawatir. Okey, wa summiya hadzal khabar, dan dinamakan khabar ataupun hadis ini dengan khabaril wahid. Okey. Jadi takrifnya adalah ma lam yujma' syurutul mutawatir, hadis yang tidak cukup, tidak lengkap padanya takrif hadis mutawatir. Okey. Itu adalah takrif. Lepas ni kita akan tengok lebih mendalam lagi tentang ciri-ciri hadis mutawatir dan hadis ahad. Baik. Ciri-ciri hadis mutawatir terlebih dahulu, mumayyizat. Yang pertama, ayyarwihi adadun kathirun. Hadis mutawatir ini mesti diriwayatkan oleh bilangan perawi yang banyak. Okey. Pada pendapat ulama, banyak pendapat mengenai apakah maksud banyak itu, okey, antaranya 4, 10 dan 12 orang perawi. Itu dari segi pendapat Imam Malik. Okey, pendapat Imam Syafi'i mengatakan 40 orang perawi baru mengatakan bahawa ia banyak. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain 30. Ada juga pendapat mengatakan 300 . Ada pendapat mengatakan 300 dan ada pendapat kata lebih daripada 10. Baik, okey.
Yang kedua, cirinya adalah an takuna tilkal kathrah fi jami'i tabaqatis sanadi. Okey, mestilah tilkal kathrah, bilangan yang ramai itu, fi jami'i tabaqatis sanad, pada setiap peringkat sanad hadis tersebut, pada setiap peringkat periwayatan hadis tersebut. Okey. Yang ketiga, an yastahila fil 'adah, mestilah mustahil secara adatnya, muwafaqah ala ikhtilaq. Okey, mereka bersepakat untuk mereka ataupun menipu hadis tersebut. Jadi itulah sebab mengapa pada yang pertama disebutkan mesti banyak. Okey, sebabnya supaya memastikan yastahilu fil 'adah al-muwafaqah 'ala al-ikhtilaq, supaya perawi-perawi tersebut mustahil, okey, untuk menipu ataupun mengada-ngadakan hadis ini. Jadi khabar hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang. Apa maksud diriwayatkan oleh ramai orang? Okey, ketika contoh mana-mana apabila Nabi SAW bersabda, okey, pada ketika itu dan pada majlis itu ramai sahabatnya mendengar. Okey, bilangan sahabatnya ramai. Okey, itu maksudnya yang secara ringkas berkenaan hadis mutawatir. Kemudian setiap sahabat yang meriwayatkan itu meriwayatkan pula, menceritakan pula hadis tersebut kepada tabi'in, dan yang mendengar hadis tersebut pun ramai, dan begitulah seterusnya. Itulah dinamakan sebagai hadis mutawatir. Okey, dan hadis ini, hadis bahagian mutawatir ini adalah hadis yang paling sahih. Okey, yang paling secara susah untuk kita sangkal, sebabnya ia diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Okey, dan ia telah sampai kepada tahap yakinnya. Sebabnya dah ramai yang meriwayatkan hadis ni, jadi tak mungkin mereka itu berdusta. Dan orang yang mengingkari hadis mutawatir ini hukumnya kafir kerana menolak hadis. Nanti kita tengok lagi. Baik, seterusnya mumayyizat hadisul ahad. Okey, ciri-ciri hadis ahad pula. Okey, seperti tadi kita tengok, hadis ahad adalah hadis yang tidak melengkapi ataupun tidak mencukupi syarat hadis mutawatir. Baik, kita tengok lagi. Yang pertama, apa cirinya? Inna ahaditsal ahad sahihatun. Sesungguhnya hadis ahad yang sahih. Okey, perlu dengar ini, yang sahih. Okey, hujjatun binafsiha fil aqaidi wal ahkam. Menjadi hujah, boleh digunakan sebagai hujah untuk dalam bab-bab akidah dan juga bab-bab hukum. Okey, la yufariqu bainaha wa bainal ahaditsil mutawatirah. Tidak dibezakannya antara hadis ahad dan juga hadis mutawatir. Ini bermaksud hadis ahad itu apabila cukup ataupun apabila lengkap ciri-ciri hadis sahih, okey, hadis yang diterima, maka ia boleh dijadikan sebagai hujah dan wajib kita menerima kerana ia melengkapi syarat hadis sahih, yang mana berkenaan dengan hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif, iaitu bahagian tajuk perbincangan mengenai martabat hadis. Lepas ni, pada tajuk selepas ini kita akan belajar. Okay. Yang kedua, cirinya ijma'us sahabah min aqwa adillati ala wujubil amali bi khabaril wahid. Okey, ijma' para sahabat ataupun kesepakatan para sahabat min aqwal adillah, merupakan antara dalil ataupun bukti yang terkuat ala wujubil amali bil khabaril wahid, ke atas kewajipan kita beramal dengan hadis ahad. Okey, apabila hadis ahad itu menjadi martabatnya sahih, maka wajib kita beramal berdasarkan ijma' para sahabat. Tidak ada sahabat yang menolaknya. Idh lam yakun yathbutu an ahadin minhum, kerana tidak sabit ataupun tidak tetap, tidak datang daripada salah seorang pada sahabat pun annahu rafada qubula khabaril wahid, bahawa sahabat tersebut menolak khabar ataupun hadis ahad. Okey, maka dari segi penerimaannya, semua sahabat menerima hadis ahad. Okey, mungkin ada yang masih belum faham lagi apa itu hadis ahad. Hadis ahad tadi, kita kata macam tadi, tidak cukup syarat hadis
mutawatir ataupun secara ringkasnya sebuah hadis itu diriwayatkan oleh bilangan sahabatnya sedikit. Okey, ada satu mungkin ketika Nabi bersabda, Nabi berbicara dengan para sahabat, mungkin seorang sahabat saja yang dengar. Okey, ada peringkat hadis lain, hadis ahad, bahagian ahad yang lain ada dua orang perawi, dan yang ada lagi satu hadis ahad yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, 3 orang perawi dan ke atas, tetapi ia tidak sampai kepada tahap hadis mutawatir. Okey, jadi kita terus kepada bahagian yang seterusnya, iaitu al-ihtijaj bil hadis al-mutawatir wal ahad. Okey, kehujahan dengan hadis mutawatir dan ahad. Jadi adakah hadis mutawatir dan ahad ni boleh diterima sebagai hujah ataupun tidak? Okey, baik, kita tengok kepada kehujahan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir terlebih dahulu. Yang pertama, innahu yufidu ilmal yaqin alladhi yatturru al-insan ila tasdiqi bihi jaziman. Hadis mutawatir ini, okey, yufidu ilmal yaqin, telah mencapai tahap keyakinan, maksud dia sangat-sangat diyakini. Alladhi yatturul insan, yang memastikan manusia ila tasdiqi bihi, untuk mempercayainya ataupun untuk menerimanya, tasdiqan jaziman, dengan kepercayaan yang penuh. Okey, itu boleh tak berhujah? Ya. Okey, jawapannya boleh berhujah kerana ia mesti, kerana ia telah mencapai yufidu ilmul yaqin. Okey, yatturul insan ila tasdiq bihi tasdiqan jaziman. Yang kedua, innahu maqtu'un bi sihhatihi, ia adalah telah muktamad kesahihannya. Okey, maqtu'un bi sihhatihi, muktamad kesahihannya. ولا يحتاج لها إلى البحث عن أحوال رواته, dan tidak perlu kepada perbahasan ataupun kajian mengenai ahwal ruwatihi, mengenai perawi-perawinya, kerana tidak perlu lagi, kerana sebab kita kata tadi mustahil untuk mereka berdusta ataupun menipu tentang hadis mutawatir. Dan yang ketiga, innahu yajibul i'tiqad bi sihhatihi, ia wajib, okey, wajib i'tiqad, wajib kita percaya kesahihannya. I'tiqadi bi sihhatil Qur'anil Karim, seperti mana kita mempercayai ataupun kita meyakini kesahihan Al-Quran Al-Karim. Jadi hadis mutawatir tidak diragui dan tidak ditolak akan kesahihannya. Okey, kerana bilangan perawinya itu ramai. Okey, seterusnya untuk kita berhujah dengan hadis ahad, boleh ataupun tidak. Yang pertama, wujubul ihtijaji wal amali bihi, wujubul ihtijaji bihi wal amalu bihi, wajib kita mengambil hujah dan beramal dengan hadis ahad tersebut, idza kana sahihan, apabila, jika ataupun sekiranya ia sahih. Jika hadis tersebut sahih, maka wajib kita beramal dengan hadis ahad. Yang kedua, la yuhtajju bihi idza saqatat, tidak boleh kita berhujah dengan hadis ahad idza saqatat ihda syurutil qabul, apabila telah gugur salah satu syarat penerimaan hadis. Okey. Okey, jadi hadis ahad ni tidak boleh diterima sebagai hujah apabila telah gugur syarat-syarat hadis yang diterima. Okey, antara contohnya seperti ad-dhabtu wal adlu, iaitu ciri-ciri dari segi ad-dhabtu adalah ketepatan ataupun konsistennya dari segi hafazan dan penulisan hadis tersebut. Okey, dan yang kedua dari segi keadilan. Okey, keadilan perawi, iaitu perawi yang meriwayatkan hadis ahad tersebut, okey, sekiranya ia ia melakukan dikenali sebagai seorang yang fasik
dan juga tidak menjaga maruahnya, serta sering melakukan dosa-dosa kecil, okey, dosa kecil dan besar, maka ia tidak dianggap sebagai adil. Maka hadis yang diriwayatkan olehnya, hadis ahad tersebut tidak dapat diterima, tidak boleh diterima sebagai hujah. Yang ini tajuk mengenai dhabit adil, syurut qubul hadis, syarat-syarat penerimaan hadis akan diterangkan di dalam tajuk yang berikutnya, iaitu ahadis min haisu darajatir rawi. Nanti kita akan tengok lagi untuk perbahasan topik yang seterusnya. Okey, yang ketiga, ahadithul ahad ala aghlabiyatiha dhanniyah. Hadis-hadis ahad ini secara ghalibnya, secara biasanya bersifat dhanni, bersifat sangkaan. Okey, kerana kita menganggap bahawa orang yang meriwayatkan hadis itu bercakap benar. Okey, sekiranya ia menepati hadis, menepati syarat-syarat penerimaan hadis, maka ia diterima. Okey, bersifat dhanni. Ini berlawanan dengan hadis mutawatir yang sifat hadis mutawatirnya annahu yufidu ilmul yaqin. Okey, hadis mutawatir ini membawa kepada ilmu yakin. Maksudnya hadis tersebut diterima secara sampai tahap boleh diyakini kerana ia diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Tapi berbeza dengan hadis ahad yang bilangan perawinya itu sikit. Okey, ala aghlabiyatiha dhanniyah. Okey, tufidu ilmu dhanni, ia membawa kepada mengetahui ataupun mempercayai hadis tersebut secara dhanni, secara sangkaan, la yaqini, tidak secara yakin. Berbeza dengan hadis mutawatir. Itu adalah secara perbahasan mengenai kebolehhujahan, bolehkah kita berhujah dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Okey, jadi inilah secara ringkas mengenai hadis-hadis mutawatir dan hadis-hadis ahad. Okey, baik, apabila kalau kita tengok dirujuk di buku teks, okey, memberikan kepada kita contoh hadis mutawatir dan hadis ahad. Okey, antara contohnya untuk hadis mutawatir, okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka tempahlah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Okey, ramailah bilangannya, ramai. Dan apabila secara adatnya 70 orang untuk berpakat untuk menipu, maka mustahil. Okey, dan contoh hadis ahad adalah hadis yang biasa kita dengar. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu dimulai dengan niat, ila akhiril hadis. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Okey, Sayyidina Umar. Okey, jadi ini perbincangan yang ringkas mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau perbincangan itu secara lebih mendalam, maka kita akan belajar nanti dari peringkat yang lebih tinggi mengenai hadis mutawatir dan ahad ini. Hadis mutawatir ada bahagian dia lagi, iaitu hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Okey, ini info tambahan ya. Okey, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang secara diriwayatkan sama, okey, lafaznya pada setiap jenis riwayat, setiap cabang riwayat, maka lafaznya itu sama. Itu disebut sebagai mutawatir lafzi. Mutawatir maknawi, lafaz yang berbeza tetapi maksudnya itu sama, maknanya sama. Dan kalau hadis ahad pula pecah kepada tiga, iaitu hadis gharib, hadis aziz dan hadis masyhur. Hadis gharib adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja pada awal sanad ataupun pertengahan. Tengoklah yang mana-mana. Okey, kemudian hadis masyhur adalah bukan hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada setiap peringkat sanad. Okey,
Dan hadis yang terakhir itu hadis masyhur, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi dan lebih, 3 orang atau lebih pada setiap tabaqat, tetapi ia tidak sampai kepada tahap hadis mutawatir lagi. Okey, itulah secara ringkas mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Okey, iaitu perbezaan hadis dari segi kepelbagaian bilangan perawi hadis ataupun periwayat hadis ini. Jadi moga-moga kita semua mendapat manfaat dan faedah daripada perkongsian ilmu pada kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.